Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam TVET at KKDW 2025. Jadi Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT kerana dengan izin limpah kurnia dapat kita bersama-sama dalam segmen istimewa ini, iaitu Expo TVET at KKDW 2025 pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kisah kejayaan yang kita bawakan pada segmen yang hebat ini adalah tentang TVET. Banyak kita cerita tentang TVET sekarang ni, sebenarnya cerita tentang TVET. Jadi apa sebenarnya TVET ini? TVET. TVET adalah singkatan kepada Technical and Vocational Education and Training, iaitu dalam bahasa mudahnya adalah pendidikan ataupun latihan yang berteraskan kepada kemahiran praktikal dan teknikal. Dan antara institusi yang paling aktif melahirkan bakat-bakat TVET negara ini adalah Majlis Amanah Rakyat, ya, melalui TVET MARA. Jadi melalui rangkaian institusi seperti IKM, KKTM, NJII, MARA bukan sekadar melatih pelajar-pelajar atau penyelesaian muda ini tentang kemahiran, tapi juga modal insan yang unggul yang mampu menggegarkan pentas rantau dan juga antarabangsa. Jadi dalam segmen kali ini kita akan membicarakan sebuah kisah kejayaan yang cukup membanggakan dengan tajuknya Dari IKM Lumut ke Pentas Asia, Perjalanan Menuju Kecemerlangan WorldSkill. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan sekadar tajuk, ini adalah bukti nyata bagaimana bakat daripada IKM Lumut ini mampu menembusi sempadan mengangkat bendera Malaysia ke WorldSkill Asia, iaitu sebuah pentas kemahiran yang sungguh berprestij. Dan bagi membicarakan topik yang bermakna ini, kita amat berbesar hati menampilkan dua panel jemputan di sebelah kiri saya ini. Ini dua insan hebat. Inilah dia, dua ikon TVET MARA daripada IKM Lumut. Tuan, saya perkenalkan yang pertama di sebelah kiri saya ni, orang muda ni, bakat muda ni. Inilah dia, Haziq Syahmi bin Nazri, yang merupakan pelajar program Diploma Teknologi Otomotif, Baik Pulih dan Kemasan Badan Kenderaan. Sekata ialah DTB, semester 6 saya. Okey, dan di sebelah sana orang muda juga, itu adalah jurulatihnya, Encik Muhammad Fairul bin Hamzah, yang merupakan pensyarah di program Diploma Teknologi Otomotif, Baik Pulih dan Kemasan Badan Kenderaan di IKM Lumut ini. Jadi selamat datang dan juga terima kasih kami ucapkan kerana sudi bersama-sama kami dalam segmen kali ini. Baik, boleh kita mulakan? Boleh. Boleh, tak salah. Baik, kita mulakan. Okey, saya nak mulakan dengan Haziq dulu lah. Haziq ini adalah merupakan pelajar program Diploma Teknologi Otomotif, Baik Pulih dan Kemasan Badan Kenderaan, berada di semester 6. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saudara Haziq ini adalah merupakan seorang bakat muda yang digilap dan juga pernah menyertai WorldSkill Malaysia beliau, ya, peringkat akhir pada tahun 2004 dan membawa pulang pingat perak dalam WorldSkill Malaysia beliau peringkat final 2004. Inilah awangnya. Dan atas kejayaan itulah maka Haziq terpilih untuk mewakili Malaysia ke pertandingan WorldSkill Asia di Taipei pada bulan November nanti. Jadi kita nak dengar apa kisah Haziq dia, bagaimana perjalanannya. Okey, mungkin Haziq boleh kongsikan perjalanan awal Haziq daripada seorang pelajar IKM Lumut hingga berjaya ke pentas WorldSkill Asia ini dalam bidang car painting. Silakan Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Saiful. So, titik permulaan saya di IKM Lumut ni bermula daripada saya habis SPM lah. Saya memilih untuk menyambungkan pelajaran saya di IKM Lumut kerana minat yang mendalam lah dalam bidang baik pulih badan kenderaan ni. Sejak dari itu saya memang berazam lah untuk
bukan sekadar cukup syarat lah, tapi memang betul-betul untuk mempelajari apa itu kemahiran lah. Okay. Dari situlah pensyarah dan rakan-rakan banyak memberikan sokongan dan dorongan kepada saya kerana mereka dapat lihat potensi saya ketika melakukan praktikal. So bermula di pra kelayakan WSMB bersama 28 peserta dan kemudian saya mara ke final dan memperoleh pingat perak. Akhir sekali saya ingin berterima kasihlah kepada TVET dan JPK kerana memberikan kepercayaan dan memilih saya sebagai peserta negara ke peringkat WSKI Asia dalam bidang carpentry. Hebat, itulah perjalanan hebat seorang pelajar. Seperti biasa, tapi berjaya dengan komitmen dan semangat juang yang ada, berjaya melayakkan diri ke pentas Asia. Aziz, sebenarnya di aliran SPM dahulu, di sekolah dahulu, di aliran yang mana? Di aliran sains tulis. Sains, bukan teknikal. Bukan. Macam mana boleh berminat ke dorongan daripada parent ke atau macam mana? Selepas saya SPM, saya cari kerja part time lah. Kawan saya ada promote kat saya. Kerja di bengkel lah, bengkel biasa, bengkel cat kereta. So sejak daripada itulah saya timbul minat untuk mempelajari lah apa itu body painting. Bekerja di sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan body painting. Body painting. Berapa lama pengalaman di situ tu? Selama 6 bulan lah saya 6 bulan? Selepas saya time tu saya tunggu result keluar, result SPM keluar. Sementara menunggu keputusan keluar. Okey, baik Aziz. Itu dia tadi pesertanya yang akan mewakili Malaysia, tengok orangnya. Ya, hebat. Dan sudah tentulah di sebalik seorang juara ini pasti ada tangan yang membimbing, tangan yang membimbing, ada mata yang tajam melihat potensi dan juga hati tidak pernah jemu untuk memberikan semangat, ya. Dan di sebelah sana Encik Fairuz kita merupakan jurulatih kepada saudara Haziq ini, dan Encik Fairuz ini juga bukanlah biasa-biasa juga orangnya. Ya, bukan biasa-biasa. Encik Fairuz juga terlibat dengan WorldSkills ini daripada tahun 2019 lagi. Betul. Betul. Dan apa yang hebatnya adalah Encik Fairuz kita ni merupakan pada ketika itu 2019 dilatih kepada peserta WorldSkills beliau, yang mana peserta itu telah pun berjaya dinobatkan sebagai penerima anugerah tangan emas Perdana Menteri bagi bidang carpentry. Inilah dilatihnya. Dan kejadian itu diulang sekali lagi, sejarah itu berulang tuan-tuan dan puan. Pada tahun 2023, Encik Fairuz memenangi pingat emas WorldSkills pengajar tahun 2023 bidang carpentry juga, dan seterusnya dinobatkan sebagai penerima anugerah tangan emas Perdana Menteri bagi tahun 2023 pada ketika itu. Banyak kami ucapkan. Hebat. Dan pada tahun lepas 2024, Encik Fairuz kita ni dianugerahkan sebagai pendidik cemerlang MARA tahun 2024. Bukan biasa-biasa tuan-tuan, bukan biasa-biasa pencapaiannya. Jadi inilah dia, dilatih yang akan melatih yang selama ni bersama-sama dengan Haziq melatih dan juga membuat persediaan ke arah pentas Asia nanti insya-Allah. Jadi baik, sebagai pengemudi perjalanan ini ya Cik Fairuz, bagaimana anda mengenal pasti potensi? Macam mana boleh nampak potensi si Haziq ini dan membimbingnya sehingga melayakkan diri ke pentas Asia ini? Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih Cik Syaful. Okey, sebagai seorang jurulatih ni tanggungjawab, salah satu tanggungjawab lah untuk menggilak bakat-bakat pelajar-pelajar. Okey, memang dah jadi satu trend pada pihak program sendiri. Pihak program kami akan buat peringkat saingan lah. Sebabnya di peringkat program ramai sebenarnya student yang berminat untuk join pertandingan WorldSkills ni. Jadi kita di peringkat program akan cari pelajar-pelajar yang betul-betul berkebolehan lah. Okey, jadi dalam proses saringan tu kita bukan saja menilai dari segi aspek kemahiran. Okey, kita menilai dari segi attitude, dia punya semangat, okey, daya tahan. Sebabnya
pelajar-pelajar yang terpilih ni bukan, dia memang kena luangkan masa yang lebih lah. Sebabnya kebiasaannya latihan untuk skill ni kita akan jalankan selepas waktu PDP. Jadi selepas waktu kelas lah. Waktu kelas lah. Jadi kadang-kadang hari Sabtu Ahad itu dah jadi kebiasaan lah. Jadi itulah lahirnya seorang Haziq. Okey, Haziq ni potensi luar biasa yang saya nampak. Dia sanggup meluangkan masa yang lebih lah. Ketika waktu rakan-rakan cuti semester, okey, dia sanggup. Dia tak balik. Turun latihan. Jadi itulah lebihnya Haziq. Kelebihannya. Lagi satu kreativiti lah. Okey. Kreativiti kalau dalam pertandingan kemahiran ni, kreativiti tu sangat penting lah. Untuk melaksanakan setiap task ataupun tugasan semasa pertandingan. Dari kacamata seorang jurulatih kan, timbulnya si Haziq ini atas sebab disiplinnya. Betul. Jadi ialah untuk sampai ke peringkat ini kan bukan satu kerja yang mudah, bukan satu benda yang sekelip mata kan. Benda ni adalah proses. Betul. So jurulatih lah yang nampak semua peluang-peluang ini. Baik. Dalam perjalanan ini juga proses sebenarnya. Ini juga proses kan. Ada pemilihan tadi, kita kata ramai yang kemudian sampai kepada kejayaan ini kan. Sampai kejayaan ini, setiap jalanan itu, kejayaan itu mesti adalah proses tertentu yang perlu dilalui dan juga detik-detik berharga yang pada peserta dan juga pada jurulatihnya. Jadi mungkin boleh dikongsikanlah Haziq, dikongsikan pengalaman Haziq lah yang paling berharga sepanjang latihan dan juga persediaan Haziq menuju ke World Skill Asia ini. Saat paling berarti bagi saya melalui latihan intensif lah. Dengan mengambil masa berbulan-bulan tanpa mengenai cuti, ia merupakan pengalaman paling penting lah bagi saya. Walaupun rasa penat tu, tapi saya rasa puas lah setiap kali ada peningkatan daripada hasil kerja saya tu. So saat yang manis lah bagi saya, titik-titik paling manis apabila saya dapat menyiapkan latihan tugasan iaitu test projek yang diberikan mengikut standard work skill lah. Time tu. Ini ketika yang World Skill Malaysia 2024 tadi so kesemuanya dapat disiapkan. Maksudnya puas hati Puas hati. Dengan apa yang saya training sebelum ni. Berapa lama tu yang peringkat World Skill Malaysia tu? Latihan itu lebih kurang, kita tak banyak masa waktu tu, kita lebih kurang 3 bulan lebih ya. 3 bulan. 3 bulan lebih untuk konsentrate itu. Betul. Selepas peringkat pra-kelayakan tu, saudara Haziq ni dia sebenarnya antara peserta top 3. Daripada 8 peserta yang layak ke final. Jadi selepas waktu keluar result ke final tu, kita ada masa lebih kurang 3 bulan lebih untuk prepare daripada kelayakan tadi tu ke final tu. 3 bulan tu persediaan. Sebab waktu kelayakan tu dia 2 modul kan. Jadi waktu final dia ada 6 modul untuk kita prepare. Jadi masa tu agak suntuk lah. Tapi alhamdulillah Haziq berjaya. Itu yang cakap tadi sampai ke selepas kelas, kemudian hari cuti itu betul korbankan kan. Untuk memenuhi ialah daripada 2 kepada 6 modul. Dan dapat disiapkan nanti masa depan. Alhamdulillah. Jadi si Fairuz pula tentang pengalaman paling berharga dalam melatih dan juga persediaan untuk ke Asia ini. Okey, pengalaman saya paling berharga sebagai seorang jurulatih ni, saya rasa gembira. Okey, saya rasa gembira sebabnya saya dapat, yalah dulu Haziq ni seorang pelajar yang biasa. Kita dapat macam saya dapat lihat dari seorang pelajar yang biasa kepada seorang yang pelajar yang berjaya, yang cemerlang sampai tahap ni kan. Jadi momen-momen tu memang saya tak boleh lupa lah. Sebagai seorang juga pendidik kan. Jadi macam waktu pertandingan tu sendiri, okey, semasa saudara Haziq ni dapat menyiapkan segala tugasan dengan komplit, kan, hati kita rasa lega, puas. Kita rasa segala pengorbanan masa dan macam-macam lah. Berbayar lah dia, benda tu kita rasa. Rasa sangat berpuas hati lah.
Dan Encik Fairuz, kalau ikut pengalamannya, bukan biasa-biasa dengan emas kan. Mungkin itu juga antara elemen-elemen yang menyumbang kepada kejayaan ini. Pengalaman Encik Fairuz sendiri kan, bertanding di peringkat ini kan, sehingga dia anugerahkan penerima anugerah emas Perdana Menteri. Itu saya gunakan sebab sedikitlah pengalaman yang sewaktu saya ni kan, kita nampak dari segi pertandingan. Sebabnya kalau dalam pertandingan ni ramai orang yang penonton ni tak nampak sebenarnya. Dah masuk gelanggang, dia punya perasaan nervous akan datang secara automatik. Jadi peserta tu sendiri yang kena pandai kontrol untuk kalau tidak dia tidak mesti dia akan step dia akan tinggal. Apa Haziq buat masa tu? Kalau masa tu memang kita cerita Haziq sikit memang ramai lah. Orang yang tengok tu memang ramai. Betul, penonton ni? Penonton. Semualah. Itu pun kira sebab agak kalau rasa gemuruh apa. Tapi saya buat tak tahu, saya terus jalan. Apa yang saya training, fokus pada tu saja. Yalah, kalau kita nak ambil bola sepak pun itu juga kan. Nak masuk gelanggang tu kan. Betul. First kan. Daya kawal lah Bila dah mula kerja dah okey lah. Dah okey lah. Baik. Okey. Bila bercakap tentang pertandingan kemahiran ini, apatah lagi dengan skala yang agak besar ni ke peringkat Asia ni. Jadi benda ni bukan hanya lahir daripada kemahiran teknikal semata-mata. Betul kan? Betul. Setuju. Ia juga lahir daripada kekuatan dan nilai peribadi ataupun nilai insaniah seorang peserta juga latih itu sendiri. Daripada segi tadi Cik Fairuz sebut daya tahannya, semangat juangnya, pengurusan masanya dan bermacam lagi lah. Yang termasuk pengorbanan lagi kan? Termasuk pengorbanan kan? Pengorbanan masa dan sebagainya. Jadi Haziq, apakah kemahiran ataupun nilai peribadi yang seperti mana kita sebut tadi, disiplinnya, pengurusan masanya, daya tahannya yang paling penting yang Haziq pelajari, dan bagaimanakah apa elemen-elemen ini menyumbang kepada kejayaan anda? So nilai yang saya peroleh daripada apa yang saya dapat iaitu disiplin lah. Kerana disiplin ni dapat mengekalkan konsisten saya ketika latihan. Tanpa disiplin memang out lah, tak boleh. So yang kedua iaitu pengurusan masa yang baik lah. So pengurusan masa yang baik ni penting apabila saya dapat membahagikan antara masa latihan, rehat dan mental lah. So yang ketiga pula iaitu daya tahan yang sabar. Daya tahan yang sabar ni merupakan kunci yang penting untuk saya bangkit semula apabila melakukan kegagalan ketika latihan. Akhir sekali kerjasama lah. Kerjasama ni penting walaupun pertandingan ni bersifat individu, tapi saya ni perlu juga sokongan daripada orang seperti ibu bapa, rakan-rakan dan pensyarah. So nilai ni bukan sahaja membantu saya di work skill, tapi menjadikan bekalan untuk dunia kerjaya pada masa akan datang, insyaAllah. Kata-kata pun hebat, orang pun hebat lah. Jadi ialah bila berada di dalam gelanggang, segala keputusan Haziq yang akan buat. Betul kan? Apa berlaku dalam masa itu, 4 jam ke 5 jam itu, Haziq lah yang ditentukan. So benda-benda elemen-elemen seperti ini sangat penting lah untuk seorang peserta. Paling atas sekali lah, seperti yang Cik Fairuz cakap sebelum ini tentang attitude lah. Itu yang akan letak nombor 1 lah. So apa pendapat Cik Fairuz lah tentang itu? Saya setuju lah. Nilai selain daripada teknikal ni kan? Saya sangat setuju lah, selain daripada tahap kemahiran tu. Kalau saya, elemen yang paling 3 elemen yang paling saya tetapkan. 3? 3. Okay. Pertama, attitude. Attitude yang pertama? Attitude. Sebab attitude ni akan bawa kita apabila kita masuk alam pekerjaan pun, attitude ni lah main peranan yang sangat penting. Kesabaran, dan daya tahan. Sebab apa? Macam peserta ni, Saudara Haziq, daya tahan ni sangat penting lah, sebab untuk skill Asia ni dia ada 8 modul.
8 modul. 8 Tadi modul. kita cakap pasal 2 modul, dan naik kepada 6 modul. Ah, Sekarang 8 modul. 8 modul Asia. untuk peringkat Asia. Asia. Jadi dalam 8 modul ni bagi saya ada 2 modul yang sangat kritikal lah. Okey, antaranya design dan sport repair. Design and sport repair. Kalau macam sport repair, sport repair peserta ni kena match color, contohnya match color kena sama dengan panel yang asal tu. Itu proses tu sangat Match color ni maksudnya campur color. Campuran color. Mixing lah ni. Mixing color. Jadi dalam pertandingan tu saudara Haziq yang kena tentukan sendiri kod apa yang pakai. Dia kena banyak dia yang kena kita tambah. Mesti sama dengan yang warna asal. Yang kedua design lah. Itu saya cakap pasal buat persandi kan. Ya. Okay. Kedua design. Design ni memang hari pertandingan dia akan bagi dimension apa yang kita nak perlu buat lah. Jadi itu surprise lah tu. Tak tahu ni. Tak tahu. Dapat. Alamak, inilah dia. Okay. Itu juga bincang, dan itu juga buat. Sebab tu kreativiti tu penting. Jadi saudara Haziq ni tu yang saya kata seorang potensi seorang juara lah. Itu sebenarnya tadi yang Cik Fairuz nampak. Betul. Kriteria yang ada pada ini tidak ada pada yang lain. Betul. Okay. Maksudnya dalam tadi pasal 2 modul tadi tu, dan kita balik pada pembentukan keputusan tadi tu. So macam mana pun Haziq mesti sudah ada berapa 100% di belakang ini persediaan kan, untuk bila keluar saja macam tu, aku tahu dah nak buat apa. Betul. Kan? Okay. Asia, so di peringkat Malaysia baru 6 modul. 6 modul. Macam sekarang pun saya melatih Haziq lah. Untuk makluman tahun ni 2025 ni kita ada pelapis. Pelapis dalam bidang carpenting. Dan 2 peserta kita layak ke final untuk tahun 2000 Malaysia. Pelapis maksudnya pelapis Haziq lah. Sudah ada pelapis. Itu kejayaan tu adalah salah satu kejayaan saudara Haziq lah, sebab saya bagi task kat dia untuk melatih. Untuk melatih. Jadi kejayaan Hadir bawah. Kejayaan 2 peserta kita tu adalah kejayaan saudara Haziq. Hebat. Bukan saja menyertai, boleh melatih. Peserta baru Hebat. Baik. Sebenarnya banyak lagi kita bercerita ni kan. Nak berberat panjang dengan 2 insan ikon Tibet Mara ini, tetapi kita ringkaskan dulu. Jadi sebagai kita sampai penghujung ni, harapan dan juga pencapaian ini, mungkin pesanan dan juga nasihat yang Haziq ingin sampaikan kepada pelajar Tibet yang lain, agar mereka juga memulakan perjalanan ke arah kecemerlangan ini. Seperti mana yang Haziq lakukan ini? Harapan saya semoga pencapaian ni dapat membuka mata ramai pihak bahawa bidang Tibet ni mampu melahirkan juara yang bertaraf dunia. Saya juga ingin melihat lebih ramai pelajar yang berani mencabar diri mereka untuk menyertai pertandingan seperti World Skill lah. Orang dah ada tadi untuk tahun ni. Nasihat saya kepada pelajar Tibet, jangan pernah takut untuk mencuba walaupun bermula dari bawah. Kerana setiap langkah yang kecil ni pasti membawa kepada kejayaan yang besar. So ingatlah bahawa kejayaan ini tidak datang sekali mata, tetapi lahir daripada usaha, doa dan sokongan orang sekeliling. Setiap langkah yang kecil tadi memberi impak yang besar. Okey, baik. Terima kasih Haziq. Dan kita balik kepada jurulatihnya Encik Fairuz. Okey, harapan saya sebagai jurulatih dah semestinya nak melihat saudara Haziq berjaya dalam pertandingan, khususnya pertandingan World Skill Asia pada bulan November nanti. Okey, harapan saya ni lah saudara Haziq dapat melaksanakan semua tugasan dengan cemerlang, dan seterusnya kita punya target sekarang ni memang pingat emas. Saya selalu berpesan pada Haziq, kalau bukan pingat emas, pingat emas. Tidak ada pilihan. Tak ada pilihan. Memang pingat emas saja target je. Okey, dengan kejayaan ni dia
akan membuka mata ramai untuk memilih TVET MARA sebagai pilihan utama lah dalam melanjutkan pengajian dalam bidang kemahiran. TVET MARA. Okay. Itulah harapan saya selepas kita berjaya ke POSCIL Taipei, target kita POSCIL Shanghai lah 2026. International. Selepas Taipei ini ke peringkat POSCIL di Shanghai pada tahun 2026 tahun depan. 2026. InsyaAllah kita doakan semoga semua berjalan lancar, dipermudahkan dan Haziq oleh kemenangan di POSCIL Asia ini. Baik, terima kasih saudara Fairuz dan juga saudara Haziq. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkongsian tadi, satu perkara yang jelas, kejayaan bukan hadir secara kebetulan, bukan hadir secara sekelip mata, ia lahir daripada usaha yang tidak berhenti, bimbingan yang tidak pernah jemu, dan juga keyakinan yang tidak pernah padam. Betul? Betul. Okey. Saudara Haziq dah buktikan bahawa anak muda ini bukan sekadar mampu melakukan kerja, tetapi juga mampu untuk menang di peringkat dunia, di peringkat antarabangsa. Ya. Dan di belakangnya pula berdiri seorang jurulatih yang tidak pernah melepaskan tangan muridnya. Dan sekali lagi syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kita ucapkan kepada dua panelis kita hari ini, dua ikon TVET MARA ini daripada Akademi Lumut, sebuah institusi naungan TVET MARA. Lahirlah bakat-bakat ini, bakat-bakat TVET yang mampu berdiri setanding dengan jago-jago dunia. Dan untuk makluman, di peringkat WorldSkill di Taipei nanti, itulah dia tempat ya, seperti mana sukan Olimpik. Dan ini adalah tempat di mana kalau di sukan Olimpik itu jago-jago sukan. Tapi ini adalah tempat jago-jago kemahiran. Bertanding, kepantasannya, kecekapannya dan juga berjaya menyiapkan apa yang telah diberi dalam masa yang ditetapkan. Hebat. Maka marilah sama-sama jadikan kisah hebat ini sebagai satu inspirasi bahawa setiap pelajar TVET hari ini mampu mencetus kecemerlangan hari esok. Dengan itu, kami sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih Encik Fairuz dan juga Haziq atas perkongsian yang begitu bernilai dan juga penuh dengan inspirasi seperti tadi. Jadi sama-samalah kita kirimkan doa dan semangat buat saudara Haziq dan juga Encik Fairuz agar segala usaha dan pengorbanan ini membuahkan kejayaan di WorldSkill Asia Taipei November nanti. InsyaAllah Malaysia bersamamu. Dari Akademi Lumut ke pentas Asia, inilah perjalanan menuju kecemerlangan yang membuktikan bahawa TVET bukan lagi pilihan kedua, tetapi pilihan utama masa depan negara. Salam TVET at KKDW 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.